Okay, let's start our lesson. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay, so have you had your breakfast? Dah makan belum? Makan dah. Dah. Okay, good. Tinggal 2 orang dah. Mana dah Hasanina pergi? Okay, tak apalah. 2 orang apa 2 orang lah. Mereka. Okay. So let's start our lesson. Ini tajuk kita hari ini. Good day everyone, welcome back to my channel. I'm Cikgu Darryl and today we shall continue on Unit 4 Learning World. For your information. Okay, boleh dengar tak suara daripada video? Boleh. Okay, good. So hari ini kita akan sambung pelajaran kita minggu lepas. Masih lagi dalam still in Unit 4 Learning World. Lesson 6. So if you want to make a reference, nak buat rujukan, awak boleh tengok buku your student's book, I think, page 48. Cuba tengoklah lepas ni. Okay. So kita tengok sama-sama video ni, and I will explain along the video. Saya akan terangkanlah mana-mana yang perlu diterangkan. Okay. Let's watch the video. This is going to be the second last lesson, which will be on page 48 of your student's book. At the end of this lesson, you should be able to ask for help when you are studying languages. Okay, ini adalah objektif ataupun matlamat pelajaran hari ini. Pada akhir pelajaran hari ini, pada akhir video ni, awak akan tahu, awak sepatutnya tahu ask for help. Apa maksud ask for help? Meminta pertolongan. So dia akan ajar dalam tajuk ni ini, mengajar awak, it will teach us how to ask for help when you are studying languages. Macam mana nak minta tolong sewaktu kita belajar berkenaan dengan bahasa-bahasa. Dalam kes kita ni bahasa Inggeris lah. So hari tu dah ada satu pada pelajaran yang lepas kita dah tengok, kita dah dengar dialog beberapa orang yang berkait bahasa yang dia orang belajar. So hari ni specifically kita akan belajar macam mana cara nak minta tolong. Macam mana cara kita nak minta tolong semasa kita belajar bahasa-bahasa asing, bahasa baru lah, bukan bahasa kita. Kita tengok. As usual, before we begin our lesson, let me go through with you first the framework of our lesson for today. First, we shall go through some key phrases which are used to ask for help when. Okay, so ini adalah aktiviti dalam pelajaran hari ini. Yang pertama, kita akan tengok, go through some key phrases which are used to ask for help when studying language. Kita akan tengok perkataan-perkataan dan juga rangkai kata yang akan digunakan bila kita nak buat soalan ataupun bila kita nak minta pertolongan semasa kita belajar bahasa-bahasa lain daripada bahasa kita lah. Kita tengok. Ini satu aktiviti pertama. Kita akan tengok perkataan-perkataan dan rangkai kata yang akan digunakan. Studying languages, and after that, we shall read a gap dialogue together, listen to an audio, and complete the gap dialogue. Okay, ini aktiviti kedua yang kita akan buat. Kita akan baca satu gap dialogue. Gap dialogue ni maksud dia satu dialog yang ada tempat kosong. Dialog, perbualan yang ada tempat kosong yang kena kita isi dengan perkataan yang sesuai ataupun rangka kata yang sesuai. Dan kita akan dengar, you are going to listen to an audio dan lengkapkan dialog yang tak lengkap tadi. Ini aktiviti yang kedua. Aktiviti yang ketiga. Last but not least, we will practice the key phrases that you have learned in activity 1 and 2 using a new sample dialogue. Akhir sekali kita akan praktis
Macam mana cara nak guna rangkai kata ataupun kata kunci yang kita dah buat dalam latihan sebelumnya dalam dialog yang baru. Okay, kita tengok. Kita teruskan. Without further ado, let us move on to the first activity of our lesson today, which is to go through the key phrases first. What do they mean? Whenever we learn a language, there will always be problems. And what are these problems? Okey, dia kata, saudara kata bila kita nak belajar satu-satu bahasa, selalunya kita akan menghadapi beberapa jenis masalah. Apa dia masalah-masalah yang biasa kita hadapi bila kita nak belajar bahasa baru? Contohnya kita nak belajar bahasa Inggeris. Apa masalah? Bahasa yang bukan bahasa kita. Kita tengok. Well, taking myself as the example, I always face listening problem when I learn a language. Okey, saudara kata bagi dia selalu menghadapi masalah bahagian pendengaran. Bukan maksud dia tuli ni. Bila disebut masalah mendengar ni bukan maksud dia pekak. Maksud dia sukar untuk memahami apa yang disebutkan oleh orang tu ataupun apa yang disebutkan melalui bahasa yang dia belajar tu. Macam awak dengar orang Tamil bercakap, orang Cina bercakap, awak boleh faham tak? Boleh faham tak? Kalau dengar orang Cina, orang Tamil, orang India cakap, boleh faham tak? Tak boleh tak? Sebab walaupun kita boleh dengar, tapi pendengaran kita tu tidak membantu kita untuk faham. Itu maksud dia. Jadi dia ada masalah dari segi pendengaran. Bukan dia pekak, bukan dia tuli. Tapi nak memahami, dia nak faham. Itu masalah dia. Kadang-kadang dia dengar orang tu sebut lain, dia dengar lain. Contoh perkataan-perkataan yang hampir sama bunyi. Okey, kalau bahasa Inggeris, contoh macam mana? Contoh break. Break. Break dalam bahasa Inggeris ada beberapa ejaan. Break yang break basikal, break kereta tu satu. Satu lagi break bermaksud patah. Tapi bunyi macam sama. So ini perlukan kemahiran mendengar. Awak kena dengar. Break tu dia guna dalam ayat yang macam mana. Contoh dia kalau dia kata he breaks the car. So kita boleh kata tu break yang bermaksud membreak. Contoh kita nak contoh. Okay, break yang saya sebut tadi ada dua contoh. Okey. Satu break yang ini bunyi sama bunyi sama. Satu lagi break yang ini. Sama je bunyi dia. So kadang-kadang bila kita dengar sama je bunyi break belaka. Tapi kita nak tahu dia guna maksud yang mana. Break yang pertama ni maksud dia patah. Mematahkan, merosakkan. Mematahkan, merosakkan. Okey. Okey. Break yang kedua ni maksud dia menghentikan. Menghentikan kenderaan. Dia lebih khusus untuk kenderaan ataupun alat yang bergerak lah. Kenderaan. Kenderaan lah khususnya. Okay. So bila kita dengar orang tu bercakap, kita kena perhati betul-betul dia guna break yang mana. Break yang B-R-E-A-K ke B-R-A-K-E. Okay, itu berkenaan masalah pendengaran. Mendengar dengan cermat untuk faham. Okay. Apa masalah seterusnya dalam belajar bahasa? Satu, berkenaan dengan listening. Kemudian, listening in BM means mendengar. And after that, I will also encounter problems like spelling. Okay. Ini masalah kedua yang selalu dihadapi oleh orang yang belajar bahasa baru. Itu spelling. Dia tak erti nak eja. Dia dengar, dia tahu sebut, dia tahu dengar, dan cuma dia bila dia nak menulis, dia tak erti nak eja ataupun dia eja salah. Okey, ini masalah spelling, ejaan. Some complex vocabulary that I couldn't spell well when I learned the language.
Okey, complex vocabulary maksudnya apa? Maknanya perkataan-perkataan yang panjang-panjang, yang suka susah-susah. Kalau yang reka-reka contoh school, boy, girl itu tak ada masalah. It's not that difficult. But when it comes to contoh kalau perkataan yang sedikit technical, scientifical. Contoh kalau dia kata photosynthesis, nak eja macam mana bahasa Inggeris? Boleh eja tak? Siapa boleh eja? Saya nak bagi hadiah RM10 ni. Siapa boleh eja? Zulaikha, dua Zulaikha ni. Photosynthesis dalam bahasa Inggeris. Boleh je? Saya nak bagi RM10 ni. Nak masuk akaun ni. Boleh? Dah. Okey. Google tu. Google Google dah aci. Okey. So payah. Bila perkataan yang macam itu, payah. Okey. Zulaikha kasih dah tinggal dah. Okey, tak apa. Tinggal seorang je. Okey. Next. Apa masalah And sebenarnya? spelling in BM means ejaan. At the same time, I think this is something that we would face in common when we learn a language, which is the pronunciation. Okey, masalah yang ketiga bila kita belajar bahasa, selain daripada mendengar tadi dan juga mengeja, satu lagi lah bila kita nak menyebut, how to pronounce it correctly, how to say the words correctly, how to utter the word or the phrases correctly, sebutan. Ini masalah bila kita nak belajar bahasa. Tak kira lah bahasa pun, bahasa Inggeris ke, bahasa Cina ke, Mandarin ke, Japanese ke, apa ke. When it comes to this problem, dia ada masalah sikit lah, nak sebut. Kadang-kadang kita sebut lain jadi lain. Macam orang putih jugalah. Mak Saleh orang Inggeris pun bila dia belajar bahasa Melayu, kadang-kadang sebutan dia kalau kamu dengar pelik kan. Dia tak sama macam sebutan kita yang kita ni adalah penutur jati ataupun orang yang asal bahasa tu. Biasa dengar kan, kalau orang putih bercakap, dia tak sama macam kita bercakap. Okay. Super juga kalau kita bercakap bahasa Inggeris. When we speak in English, sometimes it is not the same as those who are native speaker. Kita cakap bahasa Inggeris ni kadang-kadang tak sama. Tapi ada juga orang yang dia sama macam orang putih juga. Okey, tengok ada satu lagi masalah bila belajar bahasa. Apa dia? Way we pronounce a word. In BM, we call it as sebutan. Last but not least, this is also one of the most common problems that we would face when learning a language, which is the vocabulary meaning. Okey, so ini masalah keempat dan yang terakhir yang selalu kita hadapi bila kita nak belajar satu-satu bahasa. Vocabulary meaning. Kita tak tahu maksud. Kita nak sebut satu-satu perkataan tapi kita tak jumpa perkataan yang kita nak cari tu. Kita tak tahu. Ataupun bila orang tu sebut, kita tak pernah dengar perkataan tu. Jadi kita tak faham apa dia orang tu sebut. So this is regarding the vocabulary meaning, maksud perkataan. So ini 4 perkara kalau siapa-siapa nak belajar bahasa, dia kena atasi. Okay, especially in English. You need to be a good listener, know how to spell correctly, and know how to pronounce correctly, and know what range of meaning, what range of vocabulary. Awak kena tahu banyak perkataan, dah tahu maksud. Ini kunci orang nak belajar bahasa. Times we just don't understand the meaning of some complex vocabulary. So these are the problems that I face when I learn a language. How about you? Talking about the problems, how can we actually express when we face these kind of language learning problems? Well, these are the key phrases that you can use when you want to express. For example, how do you spell that? Bagaimana kamu mengejanya? How do you say? Bagaimana kamu mengebut? Can you say that again, please? Boleh kamu ulang semula? Can you help me with something, please? Bolehkah kamu bantu saya dengan sesuatu? Now, let's... Okay. So ini
contoh-contoh soalan yang kita boleh gunakan bila kita menghadapi masalah ketika belajar satu-satu bahasa. Terutama bahasa Inggeris lah. So katakan kamu nak tanya kawan kamu ataupun cikgu kamu, nak tanya sir lah, berkenaan cara nak mengeja satu-satu perkataan. So you can use these phrases. These phrases. For example, number 1, how do you spell that? Contohnya kalau saya sebut photosynthesis, I said the word just now, photosynthesis. Then you want to ask me how to spell the word photosynthesis. So kamu boleh guna soalan ini, frasa ini. Sir, excuse me sir, how do you spell that? So you can ask like that. Boleh guna yang ni. Okay, this is also use when you want to ask your friend or your teachers to spell other than English words. Contoh kalau belajar bahasa apa? Bahasa kat sini apa ada? Bahasa Bangla kot. Orang Bangla tu sebut satu perkataan yang kamu tak tahu. So mungkin kamu boleh tanya dia. Excuse me, sir. Mr. Babuji, how do you spell that? So boleh tanya dia macam tu. Okay. Okay, ni kalau nak tanya pasal ejaan. Kedua, how do you say? How do you say? Ini nak tanya tentang sebutan. Sebutan. Contoh kalau nak sebut tadi, photosynthesis. Awak diberi perkataan photosynthesis, tapi awak tak tahu nak sebut. So awak boleh kata, how do you say this? Awak tunjuk perkataan tu pada kawan awak, cikgu awak. How do you say this? How do you say this? So ini cara nak tanya, macam mana cara nak sebut. Okay. We is joining, we masuk. Okay. Okay, ni cara nombor 2 ni, macam mana kita nak tanya orang tu, cara nak sebut satu-satu perkataan. How do you say this word? How do you say this? So awak boleh tanya. Okay, kalau tak tahu cara nak sebut. Contoh, how do you say, contoh awak tahu bahasa Melayu tapi bahasa Inggeris awak tak tahu. How do you say cikgu in English? So awak boleh tanya macam tu. How do you say cikgu in English? Macam mana kamu nak sebut perkataan cikgu dalam bahasa Inggeris? So kawan awak akan cakap, oh, it is teacher in English. Okay, contoh macam tu. Okay, nombor 3. Can you say that again, please? Can you say that again, please? Ini kalau kawan kamu dah sebut, cikgu kamu dah sebut, tapi kamu tak dapat tangkap, kamu nak dengar sekali lagi, so kamu boleh guna. You can use this phrase. Can you say that again, please? Boleh kamu ulang semula. So this is how you ask your friend or your teachers to repeat the word, the word or the phrases that you could not hear earlier. Okay, ini nombor 3. Nombor 4, can you help me with something, please? Ini kalau nak minta tolong. Awak nak buat ayat contohnya, tak? Awak nak buat ayat ataupun awak nak buat satu perbualan, tapi awak tak jumpa perkataan yang nak digunakan. So you can ask your friend or you can ask your teachers. Excuse me sir, excuse me Wiam ke, Zulaikha ke, can you help me with something please? Boleh tak kamu bantu saya dengan sesuatu, dengan satu benda ni? Saya nak buat ni. Boleh tak kamu tolong aku? Kalau bahasa kita tak. Ini contoh-contoh soalan-soalan, frasa-frasa yang kita nak guna ketika kita belajar bahasa. Nak minta tolong orang. Okay, you have to practice this. And this is not, ni ayat-ayat ini kita kena practice semasa dalam kelas. Kalau kita berpeluang masuk kelas mula, insya-Allah, lepas COVID habis ni, mungkin masa belajar masa tu, awak boleh tanya, boleh guna. You can apply these sentences, these phrases with your friend. Boleh tanya. So in that case, in that manner,
you can improve your English. Boleh tambah baik penggunaan bahasa Inggeris kamu. Biasakan bercakap Inggeris. Nak minta tolong pun minta tolong dengan bahasa Inggeris juga. Jangan guna bahasa Melayu atau bahasa lain sebab kita belajar. Okay, we are learning, so we need to practice. Okay, next kita tengok seterusnya. Saya dengan sesuatu. Now, let's move on to the second activity of our lesson today, which is to read, listen and complete the gap dialogue. This time in Okay, ni aktiviti kedua. Melengkapkan dialog yang ada tempat kosong. Baca, dengar dan lengkapkan. Jadi rasanya dalam Google Form exercise ada soalan ni. So kita tengok yang ni dulu sebelum kamu teruskan dengan Google Form. Kasih Zulaikha ada masalah lain internet ke hari ni? Keluar masuk ni. Okey, tak apa. Kita boleh. Lepas ni boleh tengok rakaman ni. Allah. Kita tengok seterusnya. In this activity, we are going to use the key phrases that we have gone through just now in activity 1 and apply it into this gap dialogue. But before I play the audio for you, let us go through first the dialogue together. This is a conversation between Jasmine and Zach. And for your information, it happens in the situation that Zach is facing problem when he's learning a language. And let's try to read how do Zach converse with Jasmine. Hi. Okay, so ini dialog antara dua orang yang bernama Jasmine dan juga Zach. So the situation is Zach is learning a new language. Dia belajar bahasa baru, which is French. Dia belajar bahasa Perancis. So ada perbualan antara Zach dengan Jasmine ni sewaktu dia belajar. So Zach ada masalah. So Zach minta tolong Jasmine. Okey, kita ada masa 10 minit lagi. Lepas ni saya akan bagi link baru Okay, kalau kita tak sempat. Zach, what are you doing? Oh, I'm revising. We've got a French exam tomorrow, remember? Oh, yes. You are good at French, Jasmine. Now, what's the answer that is suitable to be filled here? Okay. Jasmine said, yeah, sure. Zach replies, you will have to find answer for this blank again. Tomorrow in French? Jasmine, it's demand. Zach, sorry? Again, a blank. Jasmine said, yes, it's demand. Zach replies again, what is the key phrases that should be filled here? Jasmine replied again, D-E-M-A-I-N. Great, thanks Jasmine, says Zach. Okay, now we have gone through the dialogue and let's listen to the dialogue here in this video. Please listen attentively and focus on the key phrases that they use in this dialogue. And later on, we shall fill the gap dialogue together. Okay, kita tengok balik dialog tadi. Okay, hi Zach, what are you doing? Oh, I'm revising. We've got a French exam tomorrow, remember? Oh yes, you're good at French, Jasmine. Okay, dialog satu. Agak-agak apa Zach? Kita cuba jawab dulu. Sebelum kita dengar audio nanti. You're good at French, Jasmine. Dia kata kamu bagus dalam bahasa Perancis, Jasmine. Apa Zach akan tu? Nombor satu. Kalau kita tengok phrases yang dia bagi kita tadi. Mana tadi? Okey. Ini contoh. Apa agak-agak Zack sebut pada Jasmine. Yang mana satu ni? Antara 4 dialog ni. Kat sini. You're good at French, Jasmine. Dia akan guna apa? Kita teruskan, kita dengar je. Apa agak-agak. Kita dengar dialog. Just now in activity, this is a conversation between us in the situation that, and let's try. What are you doing? Oh yes, here. Okay. For this blank again. Jasmine said, yes, it's demand. Please listen attentively and focus on the key phrases that they use in this dialogue. And later on, we shall fill the gap dialogue together.
Hi, Zach. What are you doing? Oh, I'm revising. We've got a French exam tomorrow. Remember? Oh, yes. You're good at French, Jasmine. Can you help me with something, please? Yeah, sure. How do you say tomorrow in French? It's demain. Sorry, can you say that again, please? Yes, it's demain. How do you spell that? D-E-M-A-I-N. Great, thanks, Jasmine. Okay, so that's the end of the video. If you are still unclear with what they said in the video, you can just feel free to rewind the video. Now, let's get back to this dialogue again. This time, I have already prepared the choices of answers for you, which are also the key phrases here. Now let's try to fill in the answers together. Hi, Zach. Okey, dapat tak jawapan dia? Nombor satu apa dia? What is number one? You're good at French, Jasmine. Apa Zack kata tadi? Kalau dengar audio tadi. Tinggal seorang lagi dah. Sulaika. Tak dengar? Okey, tak apa, kita teruskan. Kita dengar Cikgu Daryl sebut. Zach, what are you doing? Oh, I'm revising. We've got a French exam tomorrow, remember? Oh yes, you are good at French, Jasmine. So what is the first answer that should be filled in? You always hear people say, this year, I want to make more money. And then when you ask them, okay, so In the first column here. It's, can you help me with something, please? Yeah, sure. And how did Zach reply? How do you say tomorrow in French? It's demain. Sorry? So at this point, Zach couldn't hear clearly, so he asked Jasmine to repeat. Can you say that again, please? Yes, it's demain. Now, at this point, after Zach got the answer from Jasmine, he was unsure with how the vocabulary is spelled in French. So, Zach asked, how do you spell that? Jasmine spelled D-E-M-A-I-N. And then Zach got the clue and he said, great, thanks Jasmine. So these are the answers. Did you manage to get the same answer as mine? If so, congratulations. Now, let's move on to... Okey, itu jawapan dia tadi. Saya harap kamu dapat tengok lah. Lepas ni boleh buat dalam Google Form exercise. Kita tengok yang satu lagi, latihan terakhir, aktiviti terakhir kali ini. The final activity of our lesson today, which is to practice using the key phrases to complete different dialogue. Just now it was the dialogue between Zach and Jasmine. Now it's a dialogue between Luke and Ben. Let's go through the dialogue again together. Hi Ben. Okey. Ini dialog yang lebih kurang sama macam tadi. So, cuma dia tukar nama je. Kita tengok dialog yang pertama. Hi Ben. Nombor satu. Nombor satu. Apa Luke cakap pada Ben ni? What Luke say to Ben? Tapi Ben jawab, oh, I'm reading my French notes. You are good at French. So, apa kat sini? Dia mesti dia tanya kan? A, B, C, D. Nombor satu. Kalau nombor satu ni. B. B. Yes. What are you doing? What are you doing? Oh, I'm reading my French notes. You're good at French. That's correct. Betul. Okay, nombor dua. Nombor dua, apa agak-agak Ben cakap kat sini? Tiba-tiba Luke jawab, car. It's voiture. Nah, so, mana satu? Dialog dia. B dah ambil dah. Okey. Mungkin car lah sebab di sini ada car. Clue dia kan. How do you say car in French? How do you say car in French? Car. Yes, correct. Betul. It's macam mana sebut ni saya pun tak reti nak sebut ni. Ini bahasa Perancis Okay, then Ben reply, sorry. Sorry. Macam tadi yang dia kata minta maaf, tak dengar apa tadi. Dia suruh ulang balik. Mana satu?
Ulang balik. D. D, yes. Can you say that again, please? Yes, it's voucher. Last but not least, dia tanya ejaan lah ni. Sebab ni eja ni. V-O-I-T-U-R-E ni eja. So, the answer is A. Ya, A. How do you spell that? A. A. Okay, correct. Okay, very good. Kita tengok jawapan dia. There's a blank. Ben replied, "Oh, I'm reading my French notes. You're good at French." There's a blank. Luke said, "Car? It's voiture." Oh, voiture. Ben replied, "Sorry?" eh? Again, what's the answer in this column? Luke replied, "Yes, it's voiture." Now Ben says what? You will have to find the answer for this column. Voiture. And Luke spelled V-O-I-T-U-R-E. And Ben says, "Great, thanks Luke." So I bet based, and Ben says, Kita kira "Oh, sikit sebab masa lebih it's kurang voiture." And Ben replied, tak sampai 1 minit "Sorry." lah. So obviously at this point, he couldn't hear clearly. So he said, "Can you say that again, please?" Luke says, "Yes, it's voiture." Now Ben says, "How do you spell that?" And Luke says, V-O-I-T-U-R-E. And Ben thanks Luke for that. "Great, thanks Luke." So these are the answers for this dialogue. Did you manage to get the same answers? If yes, good job. So that's the Okay, itu tamat latihan kita, lesson kita untuk hari ini. So you can go to your Google Form exercises and do it there. Okay, saya harap kamu faham lah. Kalau tak faham, boleh ulang tengok. Yang ni, yang recording ni saya akan upload